Dan kita pun harap kita, zuriat keturunan kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita bukan di kalangan golongan tu. Kita harap kita di golongan yang ketiga. Siapa dia? Golongan-golongan yang bila dengar nama Ramadan kerinduannya luar biasa. Tuan-tuan, malam ni saya cuma nak cerita 3 bahagian. Yang pertama, macam mana sahabat menyambut Ramadan. Yang kedua, macam mana keadaan Ramadan Rasulullah. Yang ketiga, macam mana sahabat dan Rasulullah melalui Ramadan. Yang pertama, satu orang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia ni? Qurra Nabi. Sahabat yang ke-6 masuk Islam di kalangan seluruh para sahabat, antara as-sabiqun al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hidup sehingga zaman Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika masa kehidupan beliau, para tabi'in yang lahir, yang tak sempat jumpa Nabi, ada sebahagian datang jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana mereka tahu keadaan ilmu, keadaan hubungan Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah, maka mereka telah tanya satu soalan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang kalaulah kita hidup zaman tu, saya pun akan tanya soalan tu juga kepada dia. Apa dia? Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Wahai Abdullah, bagaimana kalian, yakni para sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in, menyambut Ramadan? Bila datang bulan Ramadan, apa dia persiapan untuk kalian menyambut Ramadan? Tuan-tuan, walaupun kita dah lalu Ramadan ni seminggu, saya ingat tak, masih lagi relevan untuk kita menyempurnakan apa yang telah disempurnakan oleh sahabat Nabi ni. Abdullah bin Mas'ud ni satu orang pengembala kambing asalnya, mengembala kambing milik kepada satu orang pembesar Quraisy yang sangat membenci Nabi, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Tuan-tuan, kalau pergi Badar, tuan-tuan akan singgah Ir Zabiyah. Di Ir Zabiyah ada satu kubur orang Quraisy yang ketika mana peperangan Badar 70 orang kafir telah ditawan, dibawa balik ke Madinah. Dalam perjalanan seorang dibunuh. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Tuan-tuan, dia ada kambing banyak, dan pengembala kepada kambing-kambing dia ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud hari-hari pagi bawa keluar kambing, gembala kambing, petang bawa balik kambing, masukkan kambing dalam kandang. Jadi tak ada masa dia nak sibuk dengan apa perkara dakwah yang sedang berlaku di kota Mekah. Sehinggalah suatu hari dia sedang sibuk dengan kambing-kambing dia, datang 2 orang lelaki, yang memang 2 lelaki ini cukup terkenal di kota Mekah. Siapa dia? Yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan boleh dapat kisah ni daripada kitab Sawarun min Hayatus Sahabah pada jilid yang pertama. Diceritakan oleh Dr. Abdul Rahman Rafa'at Bashir secara terperinci berkenaan kehidupannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, 2 lelaki ni datang, termasuklah Rasulullah dalam keadaan dahaga. Nabi tengok kambing banyak, Nabi kata, Abdullah, boleh bagi susu tak sikit? Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi minta susu, apa dia kata? Aku tak boleh bagi. Ini susu bukan aku punya, ini susu tuan aku punya. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Abdullah dah Islam ke belum? Belum lagi. Nabi tertarik dengan sifat dia, Nabi tertarik dengan akhlak dia. Belum Islam lagi memiliki sifat amanah yang macam ni. Maka Nabi telah minta kepada Abdullah bin Mas'ud bagi kambing yang darah, yang maksudnya belum pernah beranak. Maka dibawa Abdullah seekor kambing betina yang muda. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila tengok macam tu, dia dah tahu dah apa yang Nabi nak buat. Ini sifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bukan hanya faham talabnya Nabi, dia faham mansyahnya Nabi. Talab ni keinginan yang kalau suruh baru buat. Mansyah ni dia tahu keinginan, tanpa Nabi suruh dia tahu dah nak buat apa. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia cari batu yang berlekuk yang boleh buah air, dia bawa cepat-cepat bagi kat Nabi SAW. Nabi pergi kat kambing tadi, Nabi tepuk bismillah, tempat susu kambing tu mengembang dan menitik-nitik susu keluar. Nabi perah, Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun minum. Abdullah bin Mas'ud tak pernah tengok kejadian ni daripada awal dia mengembala kambing sampai hari tu, tak pernah tengok keajaiban ni. Terkejut dia. Dia kata, alim ni, ajar aku. Nabi kata, anta rajulun mu'allam.
Nabi kata, wahai Abdullah, kamu ni lelaki cerdik ni. Nabi tak ajar dia macam mana cara nak tepuk bagi susu keluar, tapi Nabi ajar dia daripada mana khazanah susu tu keluar. Nabi ajar iman kepada dia. Nabi ajar Tuhan yang menurunkan susu tu. Nabi mengajarkan kepada dia kehidupan akhirat, menyebabkan di depan Nabi SAW dia mengangkat tangan mengucapkan syahadah di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Beriman Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Mas'ud beriman, maka dia telah jadi orang antara yang paling rapat dengan Nabi. Dialah antara penulis wahyunya Nabi SAW. Sehingga Nabi pernah beritahu, barang siapa yang nak dengar Al-Quran seperti mana ia diturunkan, maka dengarkanlah Al-Quran daripada Ibnu Ummu Abd. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nak beritahu, kata Abdullah bin Mas'ud ni begitu alim dalam bidang Al-Quran. Satu orang ulama yang diiktiraf oleh Nabi dalam bidang Al-Quran. Bahkan Nabi pernah duduk dengan dia. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah kisah. Ketika duduk dengan Nabi SAW, Nabi kata, ya Abdullah, iqra' alayya, bacakan Quran kepada aku. Abdullah tanya, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzilu. Aku bacakan Quran kepada Tuhan, sedangkan Al-Quran ni Allah turunkan kepada Tuhan, ya Rasulullah. Malu dia, segan dia nak baca depan Nabi SAW. Nabi kata, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Baca, aku rindu, kata Nabi, aku teringin, kata Nabi, nak dengar Al-Quran itu dibaca oleh orang lain selain daripada aku. Wahai Abdullah, baca. Maka Abdullah telah baca, faqara'tu surat An-Nisa. Aku telah baca surah An-Nisa hatta balaghtu, sehingga sampai pada satu ayat. Sampai ayat ni Nabi kata, qif. Dah berhenti. Fara'aitu aynaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Aku tengok bergenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis kerana dengar ayat ni dibacakan. Ayat apa yang telah menyebabkan Nabi bergoncang jiwa? Apakah tu pertama kali Nabi dengar ayat tu? Tak. Nabi ialah orang yang menyampaikan Quran. Nabi ialah orang pertama mendengar Quran daripada Jibril alaihissalam. Tetapi Nabi bila mendengar Al-Quran dibacakan, tuan-tuan, bergoncang jiwa Nabi SAW dengan kalam Allah. Sebab tu kita dalam Ramadan ni, tuan-tuan, hadirkan hati dalam Quran. Bukan hanya nak habiskan tadarus untuk dibacakan 30 juzuk sehingga habis Ramadan, tapi sempurnakan sehingga goncang hati kita dengan Al-Quran. Tuan-tuan, ini Nabi kita SAW. Apa ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana keadaan halnya, wahai Muhammad, yakni di hari akhirat nanti, setiap umat akan dibawakan kepada mereka saksi-saksi. Dan kamu, wahai Muhammad, akan jadi saksi kepada setiap daripada umat kamu. Tuan-tuan, Ramadan yang sedang kita lalu dengan segala perlombaan amal ni yang akan jadi saksi di depan Allah Nabi. Segala kelaparan kita, segala mujahadah kita yang akan jadi saksi Nabi di depan Allah Ta'ala. Segala kepenatan tarawih kita yang akan jadi saksi di depan Allah Nabi. Yang akan menjadi saksi setiap amal ibadat kita adalah Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi risaukan kita. Bahkan Nabi risaukan orang yang akan hadir lahir jauh lepas Nabi wafat. Tuan-tuan, Nabi SAW menangis dengan ayat ni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Sebab tu bila Nabi dah wafat, para tabi'in antaranya telah datang kepada beliau dan tanya, wahai Abdullah, bagaimana kalian para sahabat menyambut Ramadan? Kita minta maaf, hidung sumbat teruk. Dah lama daripada awal Ramadan kita. Dia hidung sumbat ni bau apa pun tak bau. Dia sakit zahir ni, bila mai hidung sumbat, bau makanan tak ada. Ni sakit zahir. Nabi sebut dalam sebuah hadis lebih kurang mafhum dia, bila datang je Ramadan, Allah Ta'ala buka seluruh pintu syurga, Allah tutup seluruh pintu neraka, Allah ikat semua syaitan-syaitan jahat-jahat. Tuan-tuan, siapa sedar pintu syurga dibuka? Tuan-tuan, perubahan alam berlaku dalam Ramadan. Perubahan alam berlaku dalam Ramadan. Cuma perubahan alam tu alam gaib, alam yang tak nampak. Pada kita ada benda gaib, ada roh kita gaib. Yang nama dengan Said Putra ni jasad ke roh?
Yang nama Said Putra ni bukan jasad ni, roh. Satu kalau saya meninggal, tuan-tuan mai ziarah saya, padahal duk ada depan tu, Putra tak ada dah. Itu duk elok baring putih, dia tak ada dah. Dia duk ada situ jasad dia, roh dia tak ada dah. Hak nama dengan Said Putra ni roh. Saya minta maaf, kadang-kadang kita kenyang sangat dengan jasad kita, sehingga lapar roh kita. Makanan tak dapat bau kalau jasad sakit, tapi haruman syurga yang dibuka dalam Ramadan tak dapat bau kalau roh sakit. Benda ni benda bukan nampak. Satu iman bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib yang Nabi SAW cerita. Ni hakikat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib, inilah orang yang beriman. Tuan-tuan, itu dia bunyi sengau, minta maaf tuan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bila ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan bagaimana mereka istiqbal Ramadan, sambut Ramadan. Apa kata Abdullah? Tidak ada seorang pun di kalangan kami, melainkan bila melihat hilalnya Ramadan, maka kami akan mengosongkan, membersihkan hati kami daripada benci siapa-siapa, iri hati pada siapa-siapa, dan dendam pada siapa-siapa. Makna dan masuknya Ramadan, maafkan semua orang. Biasa maaf semua orang bila? Raya. Pergi raya rumah orang, salam, Assalamualaikum, InsyaAllah taqabbalallah minna wa minkum. Salam hari raya, kosong-kosong. Kawan tu termenung tengok kita, kosong-kosong. Maknanya apa kosong dah ni? Ada goal lah ni. Tuan-tuan, maafkan sekarang. Inilah bulan keampunan, ini bulan Ramadan. Falyafu wal yasfahu. Maka maafkanlah, lupakanlah kesalahan yang orang buat pada kamu. Allah subhanahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Takkan rugi maafkan orang ni walaupun kita kadang hati kita menggelojak geram ya. Kita tak apa hati aku gini, tapi tuan-tuan, maaf atas perintah Allah. Maaf atas perintah Allah ni benda besar. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Takkan pernah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Allah suruh tolak kejahatan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Kamu akan lihat musuh, orang yang paling benci dengan kamu akan jadi kawan yang paling qarib dengan kamu, paling rapat dengan kamu. Tuan-tuan, ini bulan Ramadan. Sahabat menyambut Ramadan dalam keadaan tak ada benci, iri hati, dendam dengan siapa-siapa. Tuan-tuan, benda ni boleh timbul bila-bila. Tambah-tambah handphone yang dekat tangan kita. Bukan apa pun, kadang-kadang buka TikTok, baca komen, rasa nak bergaduh. Kadang baca Facebook, kata dia ni apa benda lah dia ni post gini ni. Tuan-tuan, tengah Ramadan ni, dia kata alhamdulillah saya tak ada ribah apa, saya tak ada ngumpat apa. Saya tak tulis tu dah ngumpat ni. Tuan-tuan, akhir zaman keadaan makin canggih, dosa pun makin canggih. Kecanggihan alam ni menjadikan asbab dosa pun makin canggih. Dulu kan duduk seorang-seorang susah sangat nak buat dosa. Lari duduk seorang-seorang boleh buat dosa. Tuan-tuan, sebab tu hadirnya Ramadan, sahabat kata nampak hilal Ramadan kami setelah bersihkan hati kami, tak ada dendam benci siapa-siapa. Jangan kita bermusuh dengan siapa-siapa. Sebab tu dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebut satu perkara yang besar. Surah Al-Baqarah ayat 185. Tuan-tuan, saya minta maaf setiap kali para pentazkirah yang duduk kat sini, saya ingat pasti akan baca ayat ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, supaya jelas makna kehidupan dia, supaya manusia tahu apa maksud hidup dia. Tuan-tuan, kata para ulama, siapa yang belajar Quran dia sedang belajar macam mana cara nak hidup jadi hamba Allah. Siapa meninggalkan Quran dia sedang meninggalkan macam mana cara hidup untuk dapat redha Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran
Allah Ta'ala hadirkan penjelas untuk memberi penjelasan berkenaan dua perkara. Yang pertama hudan, petunjuk. Yang kedua furqan, fariq, pembatas antara yang halal, yang haram, yang betul, yang tak betul, yang hak, yang batil. Segala perkara Allah cerita dalam Quran. Duduk dan ambil Quran, maka kita akan terang makna dan maksud kehidupan. Meninggalkan Al-Quran, maka hancur kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, inilah bulan ya. Tuan-tuan, kalau kita dah biasa sebelum ni khatam setiap bulan sekali dalam Ramadan, kita tingkatkan. Ada orang kata ni bulan Quran ni, tak. Setiap bulan Quran, tapi ini bulan peningkatan amal dalam Quran. Sempurnakan seluruh hak Quran. Ini bulannya. Apa yang Allah Ta'ala beritahu lagi? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Siapa saja yang jumpa dengan bulan ni, maka puasa. Jumpa Ramadan, puasa. Tapi Allah bagi kelonggaran juga. Allah tahu kita ni siapa. Allah kenal kita lebih daripada kita kenal kita. Tuan-tuan, saya minta maaf saja tanya soalan cepu-cemas ni. Kalau lah tak ada Ramadan, bila kita berhenti makan? Kalau Ramadan tak ada, agak-agak bila kita berhenti makan? InsyaAllah kita berhenti tak? Kita berhenti. Bila doktor suruh berhenti. Minta maaf tuan, tak boleh makan daging kambing darah tinggi tuan ni. Ni tak boleh makan. Ni kacang, ni udang, ni tak boleh, ni gaut ni. Ni tak boleh makan ni. Doktor suruh berhenti makan. Tuan-tuan, sebelum doktor suruh berhenti makan, Allah suruh berhenti dulu kan? Sebelum doktor perintah untuk berhenti makan, tuan-tuan, Allah suruh berhenti makan dulu. Dan Ramadan ialah bulan untuk kita menikmati kelaparan. Menikmati kelaparan. Kerana dah sebelah bulan dah kita merasakan segala bahana kekenyangan. Tuan-tuan, ada orang yang buh 4 pinggan sahur kan? Sebab tak mau lapak. InsyaAllah ni kalau ni tak lapak ni, tuan-tuan, kalau tak lapak lah dengan bulan Ramadan, Allah nak suruh lapar. Kita kalau tak lapar apanya? Bulan Ramadan memang Allah nak suruh perut tu kosong dan rasa nikmat kelaparan. Kerana tetamu yang paling kerap ziarah singgah rumah Nabi SAW ialah kelaparan. Allah Ta'ala nak kita rasa, Allah nak kita undang tetamu tu masuk rumah kita. Hanya dengan kelaparan itu yang akan dapat meredakan nafsu kita. Syaitan yang selama ni duk ada dengan nafsu tu, syaitan yang selama ni duk bagi nasihat pada nafsu tu, syaitan tu Allah dah ikat. Sekarang nafsu tu sedang bergerak untuk ditarbiah. Tuan-tuan, Ramadan Allah Ta'ala suruh lapar. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Tapi kata Allah, tak apalah, barang siapa yang sakit sampai menyebabkan dia tak boleh puasa, ataupun dalam keadaan safar yang menyebabkan dia tak boleh puasa, tak apalah, gantilah min ayyamil akhar, pada hari-hari yang lain ganti. Allah Ta'ala nak suruh sempurnakan juga dalam bilangan hari Ramadan. Wala yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kemudahan tu kita. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak mau kesusahan tu pada kita. Allah hadirkan perkara ni, Allah Ta'ala datangkan bulan ni kerana ni bulan tarbiyah jiwa dan nafsu. Tuan-tuan, sebab ada orang selalu kata ni kalau lapak ni boleh marah ni marah ni sebab lapak ni, makan insya-Allah reda. Tuan-tuan, benda ni yang kita nak bayar, nak tarbiyah ni. Siapa yang kalau lapak aja nak makan orang, tuan, maksudnya ada masalah dengan iman dia tu. Tuan-tuan, ni bulan kita nak tarbiyah nafsu tu. Sebab bila lapar kita pergi bazar, tuan, semua benda kita rasa sedap. Tuan-tuan, saya dapat pesanan daripada satu Facebook tu, masya-Allah. Dia kata tak ada masalah kalau tak reti masak. Facebook tu kata tak ada masalah kalau tak reti masak, cuma jangan berniaga dekat bazar Ramadan itu. Dah tak reti masak, dia tui berniaga juga bazar Ramadan. Tuan-tuan, bazar Ramadan ni orang reti masak ke tak reti masak ke, dia jual kat bazar Ramadan, nampak sedap belakang, tuan. Selipar je pun, celup tepung pun nampak sedap dalam bazar Ramadan. Sebab tengah lapar, benda lapar ni, ya Allah, tengok, ya Allah, semua benda saya nak makan. So tuan-tuan, insya-Allah lepas ni masuk bazar Ramadan, baca doa boleh. Baca doa masuk pasar. Nabi SAW baca doa. Bukan doa masuk bazar Ramadan, doa masuk pasar. Maknanya masuk bazar Ramadan bolehlah baca doa ni. Apa dia? Simple lah, tuan-tuan dapat lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Apa dah semua? Tambah sikit. Wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa kata Nabi yang baca doa ni masuk pasal Allah ampun sejuta dosa dia, Allah angkat sejuta darjat dia, Allah bagi sejuta pahala kat dia. Tuan-tuan, ini kalau baca luar Ramadan. Ramadan setiap amalan fardu diganda paling kurang 70 kali ganda. Amalan sunat dikira fardu. Tuan-tuan, sebab tu rugilah kalau tak baca. Masuk bazar Ramadan. Tuan-tuan, siapa yang tak pernah pergi bazar Ramadan lagi memang champion. Tapi esok pergi lah. Esok pergi tuan-tuan. Bukan beli barang tuan, baca doa. Baca, keluar balik dah, khalas. Dapat amal sunnah, cukup lah. Dapat pahala, baca doa, masuk bazar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk dalam majlis Nabi. Nabi ajar doa ni. Dia dengar, para sahabat duduk dengar. Sehinggalah Nabi teruskan tazkirah. Dia pun keluar pada Masjid Nabawi. Dia pergi ke pasar. Kat situ ada satu pasar nama dia Manakhah. Tuan-tuan, dia pun pergi pasar tu. Dia masuk balik. Sahabat tanya, wai, Abu Hurairah hampir mana Nabi SAW belum habis lagi mengajar. Kita pergi pasar. Buat apa? Baca doa tadi. Bukan beli barang. Mereka ialah para sahabat yang risau pada sunnah Nabi SAW yang mereka terlepas sebelum mereka mati. Tuan-tuan, sebab tu kita sempurnakan sunnah ni. Sunnahnya para sahabat ridwanullahi ajma'in, bila masuk je Ramadan, jangan iri hati dengan siapa-siapa, jangan dendam dengan siapa-siapa, jangan bermusuh dengan siapa-siapa. Ini keadaan Ramadan para sahabat. Hatta Ramadan Nabi SAW, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berbeza dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud qurra Nabi, antara sahabat yang ke-6 masuk Islam. Abdullah bin Abbas ialah sahabat yang mana sangat muda dan jauh lebih muda daripada Nabi SAW. Dan dia menuntut ilmu dengan Nabi semenjak dia kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melihat kewafatan Nabi ketika usia dia masih muda. Abdullah bin Abbas sebelah bapa dia sepupu Nabi SAW. Kerana bapa dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dua beradik dengan bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dia sepupu Nabi belah ayah. Tetapi belah isteri Nabi, dia pangkat anak menakan, anak saudara dengan Nabi SAW. Sebab apa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa dia menikah dengan ibu dia yang bernama Lubabah Al-Kubra. Tapi dalam sirah jarang dipanggil nama Lubabah ni, dipanggil Ummu Fadl. Sebab Ummu Fadl, abang Abdullah bin Abbas, nama dia Fadl bin Abbas. Lubabah As-Sughra, Lubabah Al-Kubra menikah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dapat anak Abdullah bin Abbas. Lubabah Al-Kubra ada adik nama Lubabah As-Sughra, kahwin dengan Walid bin Mughirah, dapat anak nama Walid, Khalid Al-Walid. Jadi Khalid Al-Walid dengan Abdullah bin Abbas sepupu. Jadi Lubabah Al-Sughra ada adik seorang lagi perempuan, nama dia Maimunah binti Harith. Bisa dengar? Maimunah binti Harith ialah isteri Nabi yang terakhir yang Nabi nikahi daripada semua isteri-isteri Nabi. Nabi ada 11 orang isteri yang merdeka. Yang terakhir yang Nabi nikahi pada bulan Zulqa'dah ketika Nabi pulang daripada hajjat, daripada umratul qada pada tahun ke-7 kena hijrah, ialah Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Pernikahan berlaku di satu kawasan yang bernama Nawariyah. Lepas menikah, Nabi bawa balik ke mana? Ke Madinah. Tuan-tuan perempuan sekalian, siapa hak bawa balik umrah saja nak rewind balik, refresh balik. Tuan-tuan kalau pergi umrah, masuk bagi ziarah dekat Nabi di Babus Salam di Masjid Nabawi. Keluar Babul Baqi'. Tuan-tuan keluar Babul Baqi'. Sebab apa keluar nampak pintu Baqi' depan lah. Tuan-tuan keluar Babul Baqi' belah kiri. Jangan orang perasan tengok belah kiri. Ada satu pintu nama dia Babul Jibril. Babul Jibril ialah pintu yang berada di antara dua rumah isteri Nabi. Siapa dia? Saudah radhiyallahu anha dan Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Zainab meninggal, diganti dengan isteri Nabi yang lain, nama dia Ummu Salamah. Nabi Jibril biasa kalau jumpa Nabi, Jibril suka masuk ikut celah pintu tu. Di antara rumah Sayyidatuna Saudah dengan rumah Sayyidatuna Ummu Salamah. Jibril masuk depan, Jibril akan jumpa rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan makam Nabi hari ini. Sebelah rumah Nabi, rumah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan boleh imagine tak ni? Boleh bayang tak? Rumah mereka bersusun 4. Rumah Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, sebelah dia rumah Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, belakang dia rumah Saudah, sebelah rumah Saudah rumah Ummu Salamah. Tuan-tuan masuk Babu Salam akan lalu makam Rasulullah.
Lalu makam Rasulullah. Lepas tu tuan-tuan dah tak perasan, lepas makam Rasulullah tu ada kawasan kosong. Itu kawasan di depan tu sebelah makam Rasulullah, itu rumah Sayyidatuna Saudah. Lepas tu tuan-tuan keluar. Tuan-tuan keluar daripada Babul Baqi', tengok belakang, shoot sampai hujung dinding, tuan-tuan akan nampak hujung sana Babun Nisa. Pintu nama pintu Nisa, pintu perempuan. Siapa namakan pintu tu pintu Nisa? Rasulullah. Sebab apa? Sebab daripada rumah Sayyidatuna Saudah sampailah rumah Ummu Salamah yang dulunya rumah Zainab binti Khuzaimah, ialah rumah isteri-isteri Nabi yang seterusnya. Zainab binti Jahsh, Safiyah binti Huyai, Juwairiyah, Ummu Habibah, sampailah yang paling hujung sekali ialah rumah Sayyidatuna Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha. Hak tu paling hujung. Lepas tu ada pintu, nama pintu tu Babun Nisa. Siapa namakan Babun Nisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku setelah Nabi menamakan pintu tu dengan Babun Nisa, aku dah tak masuk ke pintu tu. Kerana pintu khusus untuk orang perempuan ya. Kenapa? Kerana rumah isteri Nabi semua tang tu. Jadi tak elok kalau orang lelaki masuk ke situ. Tapi sekarang ni kita semua masuk situ. Sebab apa? Nak pergi Raudah hanya jalan tu je dia buka. Tuan-tuan nak pergi Raudah ni, Babu Nisa tu dia buka. Tuan-tuan apply nusuk sekarang ni setahun sekali boleh masuk. Setahun sekali boleh masuk. Tuan-tuan kalau dah masuk tahun ni, tunggu tahun depan pula pergi umrah boleh masuk pula Raudah. Nak masuk Raudah, tuan-tuan pun beratur, lalu 2 taftish, ada 2 security. Hak yang mula dia tengok buat tak tahu, kita rasa semangat dah, alhamdulillah, lepas dah aku kali ni. Sabar, belum tentu. Ada yang kedua. Hak kedua tu hak slide tu. Hak kedua tu hak slide. Kita guna video screenshot. Kita ingat insya-Allah ni, masya-Allah lepas. Sampai kat sini tengok berjuh, tak ada slide dia kata roh, dah khuruj. Dah keluar. Masya-Allah. Tuan-tuan, Babun Nisa dulunya pintu orang perempuan, hanya orang perempuan dibenarkan masuk. Hari ni itu pintu ialah pintu kita semua masuk untuk masuk ke Raudah. Di hujung pintu tu ialah rumah Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Pernah berlaku satu peristiwa, Nabi SAW duduk di rumah Sayyidatuna Maimunah, datang 2 orang anak saudara Nabi, anak saudara Maimunah. Siapa dia? Khalid Al-Walid dengan Abdullah bin Abbas, 2 orang sahabat Nabi ni. Khalid Al-Walid masuk Islam lambat sikit, 1 Safar 8 Hijrah. Dan datang rumah Nabi SAW di Madinah, duduk di rumah Sayyidatuna Maimunah, duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tengah duduk, tuan-tuan, datang Sayyidatuna Maimunah, mak saudara mereka, bawa satu hidangan. Hidangan tu ada daging panggang. Nabi tengok daging tu, Nabi tanya dekat Maimunah, "Wahai Maimunah, ni dhab. Ni dhab. Bewak pada pasir." Maimunah kata, "Benar ya Rasulullah." Nabi terus tolak. Bila Nabi tolak, Sayyidina Abdullah bin Abbas terus tanya, "Ya Rasulullah, apakah makanan ni haram?" Abdullah bin Abbas tanya macam tu, Nabi kita dah. Binatang ni ialah binatang kebiasaan yang dimakan oleh orang sini. Cuma kata Nabi, aku tak makan tu. Maka Abdullah bin Abbas makan. Sayyidina Khalid bin Walid pun makan. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi ke Saudi, kalau tuan-tuan nak makan, makan lah. Dan kalau mampu makan. Nasi biryani tu, selak-selak tu dia, bewak punya kepala panggung kat depan. Kita tengok pun nak muntah. Kita duk teringat bewak kabung yang kita duk pijak kat highway kan. Tu dia kepala bewak lah nasi, nak makan macam mana? Nabi tak makan, para sahabat makan. Boleh makan. Tuan-tuan, sebab tu perkara yang macam ni bukan satu perkara yang kita nak ambil sebagai berat sehingga kita bergaduh antara satu sama lain. Hari ni isu makan kurma bata. Tuan-tuan, insya-Allah Nabi makan. Orang Arab biasa makan. Bahkan dalam hadis ceritakan Nabi makan dan Nabi suka makan. Bukan bermakna Nabi suka makan kita buah sekilo kan, tak. Tapi kita suka apa yang Nabi suka, itu ya. Nabi suka makan, wallahi, walaupun mula-mula kita tak suka. Kerana Nabi suka, saya suka sebab Nabi suka. Kalau suka tak semestinya kita buah sampai diabetes dan buah sampai kena stroke dah. Suka ialah perasaan, mencintai itu adalah hati. Tuan-tuan, sebab tu bila Sayyidina Anas bin Malik dibawa bersama Nabi SAW dalam satu kenuri, Nabi ajak Sayyidina Anas bin Malik dalam satu kenuri. Nabi telah dijamu makanan-makanan. Di dalamnya ada satu makanan yang dimasak labu, masak kuah. Anas bin Malik tengok labu masak kuah, dia kata, aku tak suka labu. Tapi ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat begitu Nabi makan labu, sehingga Nabi cari-cari pula labu dalam kuah, kata Sayyidina Anas bin Malik, suka betul Nabi dengan labu, menyebabkan aku pun suka dengan labu mulai pada hari itu.
Tuan-tuan, mencintai apa yang Nabi cintai, ini tanda kita sedang mengikut jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu saya pernah cerita, tuan-tuan, ada jemaah yang tergamak tanya satu soalan. Ni dekat-dekat nak haji ni, Ustaz, saya nak pergi haji, mungkin saya nak pergi dalam seminggu ya. Kalau saya tak ziarah makam Nabi ni, kira sah tak haji ya? Tuan-tuan, rukun haji ada 6 ya. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, lepas tu tertib bagi kebanyakan rukun. Dah. Ada tak dalam 6 rukun haji ni ziarah Nabi? Tak ada. Jadi siapa yang tak ziarah Nabi ketika buat haji, maka sah haji dia. Cuma tergamak tanya soalan macam tu. Sebab menziarahi makam Nabi memang tak ada dalam rukun haji, tapi ada dalam rukun cinta. Ada dalam rukun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu ialah tanda iman. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta pada kamu. Apa natijah dia? Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan kamu dosa-dosa kamu. Apa natijah daripada keampunan Allah? Mudah kita ibadat, kemanisan dalam ibadat, keseronokan dalam ibadat, kenikmatan dalam ibadat. Ini natijah daripada segala-gala keampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak mampu mungkin nak pakai jubah ke sana sini, tapi mencintai jubah, mencintai pakaian yang dicintai oleh Nabi, maka itu tanda cinta. Mencintai apa yang ada pada diri Nabi, itu tanda cinta. Jangan kita kecil-kecilkan apa saja sunnah Nabi. Jangan kecil-kecilkan apa sunnah Nabi. Walaupun kadang-kadang saya minta maaf, anak-anak muda kita lah, terutamanya kurma dengan strawberry agak yang mana sedap ni. Kita orang Melayu, tuan, kalau pilih buah pelam, tuan, buah pelam cicah dengan asam apa nama, garam belacan, memang masya-Allah, tuan. Tuan bagi ke orang Arab, tuan. Jam ke pelotak lepas tengok, tuan. Allah. Ini syahadah. Oh, jam, tuan. Buah pelam dia bagi orang Arab. Hak masam kong, tuan. Kita Melayu ni lagi masam lagi peh, ha? Kepak siap gerak-gerak bunyi buah pelam, tuan. Bagi orang Arab. Oh, tuan. Oh, lewat tak lepi. Tetapi kurma ni bukan hanya satu makanan, tetapi kurma ialah buah yang menjadi kebiasaannya Rasulullah. Walaupun kadang-kadang kita makan kurma, kita rasa macam alamak lagi okey kot buah strawberry. Cintai kurma kerana itulah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apa yang dicintai oleh Nabi itu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling dermawan. Nabi ialah orang yang paling dermawan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tetapi apabila masuk je bulan Ramadan, kedermawanan Nabi makin memuncak. Nabi ini memang orang yang dermawan dah di kalangan manusia, tapi bila masuk je Ramadan, kedermawanan Nabi makin memuncak. Nabi lagi suka bagi. Kalau luar Ramadan pun Nabi suka dah memberi, dalam Ramadan Nabi banyakkan lagi memberi. Jadi tuan-tuan, kita pun nak bawa perkara yang sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pada setiap malam, pada malam-malam Ramadan, Jibril akan datang bertemu dengan Rasulullah untuk mengajarkan baginda Al-Quran. Maknanya tak ada satu malam yang berlalu daripada malam Ramadan melainkan Jibril akan bertadarus dengan Nabi SAW Al-Quran. Jangan kita biarkan malam kita berlalu daripada Ramadan tanpa Quran. Kalau tak mampu baca sebelum tidur, baca bangun daripada tidur. Tuan-tuan, Allah bagi kepada kita satu kesenangan pada Ramadan. Apa dia? Sahur. Sahur.
Sahur bukan makna nak makan sampai kenyang sepanjang hari. Tak. Sahur ialah untuk kita makan supaya kita dapat menyempurnakan sunnah Nabi SAW. Yang membezakan, kata Nabi SAW bukan mafhum hadis, antara puasanya umat aku dan umat terdahulu adalah sahur. Tuan-tuan, bangun sahur, lewatkan sahur. Ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sahur. Kita bangun sahur, tuan. Jadi sebelum sahur paling kurang dapat 2 rakaat. Atau lepas sahur dapat 2 rakaat. Sempurnakan salat malam kita di malam-malam Ramadan. Bukan tunggu 10 akhir nanti baru nak kejar. Sebab apa? Oh, ini awal ni 20 awal ni belum ada Lailatul Qadar lagi. Kita buat tenang dulu, kita relax dulu, kita tidur dulu. Ni 10 malam akhir nak pecut ni. Jadi cover, tuan-tuan, tuan. Bukan macam tu makna dia. Malam-malam Ramadan jangan kita pernah tinggalkan walaupun sehari, melainkan kita paling kurang 2 rakaat tahajud. Kalau dekat Saudi, kalau dekat Mekah, dia tak buat tarawih 8, dia buat tarawih 10. Dia buat tarawih 10, lepas tu berhenti. Semua orang berselerak makan lah apa benda semua, dia akan main lagi 10. Dia tak kata 10 tu tarawih lagi, dah 10 tu imam akan salat lagi 10 rakaat. 2. So kita nak niat hajat ke tahajud ke apa ke, tak ada masalah. Kalau nak niat tarawih, sambung tarawih, khalas dah dapat 20 rakaat tarawih. Tuan-tuan, jangan kita bazirkan kemudahan yang Allah bagi dalam Ramadan ni sehingga kita mensia-siakan paling kurang 2 rakaat untuk kita duduk dan berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, tutup lampu dan menangis di depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini Ramadan. Nabi SAW tak ada malam berlalu Nabi dengan Jibril AS akan bertadarus. Dan apabila Nabi SAW bertemu dengan Jibril AS, disebutkan dalam hadis, ajwadu ma bil khair, Nabi SAW akan bertambah kedermawanan Nabi SAW min rihal mursalah, seperti mana angin yang berhembus. Maknanya Nabi SAW, angin yang berhembus ni tuan-tuan macam mana? Angin yang berhembus ni bermanfaat. Angin ni dia datang. Nabi SAW kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, dalam penjelasan hadis ni, dia kata Nabi SAW punya derma ni, Nabi punya dermawan ni, Nabi tak dan fikir, Nabi bagi lah. Diminta, Nabi bagi lah. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kita nak belajar benda ni, tuan. Kalau luar Ramadan payah kadang-kadang. Tuan-tuan belilah lauk lebih sikit tu, masak lebih sikit, letak dalam tupperware tu, bagi jiran-jiran sebelah. Tuan jangan skip, tuan. Kita kadang skip, tuan. Oh, sebelah ni Cina. Oh, dah. Cina tak Cina, tuan. Bagi sikit, baginya. Bagi jiran-jiran, bagi. Tupperware tu dah lah original, masuk 20 tahun dah. Kita bagi harap ni nak reply apa ni syok ni. Oh, kita bagi murtabak ni, mungkin dia bagi ayam crispy kan. Ni masalah kan. Hari ni bagi, tunggu tengok, yang tengok kok ada jiran sangkut apa-apa kat pagar. Tak ada, esok kot. Esok tunggu lagi. La ilaha illallah, tak ada kan. Lusa tunggu lagi, habis 30 hari Ramadan, tak ada. Raya api kan, sambil salam tu. Tupperware tu original. Tupperware punya cerita tak habis lagi. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, na kuch pucha, orang ikhlas ni tak banyak tanya. Na kuch mangga, dia tak minta balas. Tune dil se dia jo dia. Dia bagi seluruhnya tu tadi bukan sebab nak dapat balasan apa, dah. Semata-mata untuk redha Allah ya. Dah, lepas dah. Na kuch bola, tak ungkit lah. Na kuch tola, tak judge lah. Kalau dia balas pun, kita bagi tadi sikit punya baiknya, dia bubuh goreng pisang, dah lah beli depan rumah. La ilaha illallah. Na kuch tola, jangan judge, jangan nak banding-banding. Kalau banding-banding entah mana ada masalah dengan hati kita. Muskura ke dia jo dia. Apa yang berlaku senyum ialah kenapa? Hak yang kita ada pun Allah punya, hak kita bagi tu pun Allah punya. Tak apa yang ada pada kita punya, melainkan seluruhnya Allah punya. Allah yang beri kebaikan sehingga kita dapat masuk dalam Ramadan ni. Berterima kasih kepada Allah atas kebaikan ni, untuk kita memecut dalam Ramadan dalam setiap daripada amal ibadah yang kita buat. Gandakan setiap amal ibadah. Jangan berkira-kira dengan Allah yang tak pernah berkira-kira dengan kita. Jangan berkira-kira dengan Allah Ta'ala yang tak pernah berkira-kira dengan kita. Allah bagi lebih daripada apa kita minta pada doa kita. Jadi jangan kita berkira-kira dengan Allah dan tunggu apa benda lah orang nak bagi. Dah. Saya buat bukan untuk sukakan siapa-siapa.
siapa, tapi sukakan Allah. Ini Ramadannya Nabi SAW. Kedermawanan Nabi meningkat apabila masuk Ramadan, dan Nabi tak pernah melepaskan Quran, dan Nabi mengajarkan umat ini untuk mengikat hati dengan Quran. Dan yang terakhir, bagaimana Ramadan Nabi dengan para sahabat? Ramadan Nabi dengan para sahabat ialah bulan dakwah. Sebab tu masa tahun kedua Hijrah, pada bulan bulan Syaban, pada tahun 2 Hijrah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Maknanya jumpa Ramadan ni puasa. Jumpa Ramadan, itulah Ramadan pertama mereka. Perang. Tonton perang. Sahabat pergi meninggalkan bumi Madinah untuk menyempurnakan perintah Allah. Awal perang, Nabi mengajarkan para sahabat erti dalam perjuangan dakwah. Walaupun terpaksa menyempurnakan pengabdian kepada Allah, dakwah ialah makna hidayah. Tuan-tuan, sebelum Nabi wafat, berlaku Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, pada bulan Ramadan juga. Pada bulan Ramadan juga 10,000 para sahabat berjalan pada Madinah menuju ke Mekah untuk menakluki kota Mekah. Bulan Ramadan, Nabi sampai dekat Ma'abdah, Nabi bina kemah. Nabi SAW mengajarkan para sahabat, ini Ramadan bukan hanya bulan pengabdian kepada Allah melalui amal ibadat, tapi ini bulan dakwah untuk menjadi asbab hidayah pada seluruh umat. 2,000 orang telah hadir dalam Fathul Makkah untuk berbaiat masuk Islam, menerima iman dengan Nabi SAW. Dalam bulan Ramadan mereka bergerak merentasi batu dan kepanasan untuk menyempurnakan perintah Allah dalam bulan dakwah. Tuan-tuan, ini bulan kita banyakkan dakwah. Jangan kita kurangkan ibadat. Jangan kita banyakkan 4 perkara ni, tuan. Banyakkan dakwah, banyakkan ta'lim wa ta'alum, banyakkan ibadat dan khidmat. Ini bulan Ramadan. Tuan-tuan, kenal tak Akira Toriyama? Tuan-tuan tak kenal kot? Kenal? Dragon Ball tahu kan? Dragon Ball. Abang Megat dia, kita bash-bash ni kenal lah. Akira Toriyama ni, tuan-tuan, dia ialah pelukis komik Dragon Ball. Saya dulu masa kecil, mak bagi duit belanja sekolah RM1 mesti simpan. Sebab apa? Nak beli komik Dragon Ball setiap bulan. Memang tuan-tuan, keluar pula komik tu ada color tuan. Tuan, lagi mahal tuan, simpan duit beli tuan. Sebab apa? Minat Dragon Ball. Daripada Son Goku kecil sampailah Son Goku besar, kahwin dengan Cici depan anak Gohan, lawan dengan Cell, patah tangan. Tuan-tuan, saya ni punya minat Dragon Ball sampaikan formula fizik saya dapat keluarkan daripada cerita Dragon Ball. Formula fizik tuan-tuan, P equals to IV, power equals to IV, dapat daripada cerita Dragon Ball. Tuan-tuan, punya minat kata Dragon Ball ni, sampaikan bila keluar movie dia kita excited nak tengok. Dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, satu Mac hari tu, pada usia 68 tahun, Akira Toriyama, penulis buku Dragon Ball, meninggal. Tuan-tuan, satu dunia sedih. Yang minat Dragon Ball lah, tuan-tuan tak sedih sebab tak minat. Termasuklah yang sedih tu saya. Sedih kan? Sebab apa? Dia mewarnai zaman kami budak-budak tu. Buku Dragon Ball bersusun kat rumah. Jadi kita tengok cerita Dragon Ball tu, kita jadi sedih. Sebab dalam keadaan yang orang ni telah bagi jasa yang besar untuk kita, tapi sekarang ni dah meninggal dunia. Cuma sedih saya bukan sebab dia meninggal, tapi dia meninggal tak kenal siapa Tuhan dia. Di saat dia memperkenalkan kepada kita watak-watak yang telah menyebabkan kita seronok daripada zaman kecil kita, tapi akhirnya mati dia tanpa mengenal Allah yang telah menciptakan watak dan diri dia. Tuan-tuan, kita nak salahkan siapa kematian orang yang tak beriman kepada Allah, orang mati tanpa iman? Kita nak salahkan siapa? Kalau bukan kita yang Allah Ta'ala bagi iman untuk kita melangkah dalam bulan Ramadan dengan kerisauan agama, menangis dalam setiap doa kita, bukan hanya kerana dosa-dosa kita, tapi menangislah untuk umat yang belum mengenal Allah. Dan ini erti malam-malam Nabi SAW. Nabi doa hidayat, Nabi doa keampunan untuk umat ni, dan Nabi doa supaya manusia mengenal Allah. 23 tahun kehidupan Nabi, Nabi menginginkan kebaikan dan hidayat untuk umat ni datang pada agama. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni, tuan-tuan, jangan bukan hanya doa untuk diri kita, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan doa lah untuk umat ni yang belum Islam keliling kita ni. Tuan-tuan, jangan tak tahu nama dia. Ada kata ni Cina, India, ada. Mereka umat Nabi, mereka umat Nabi. Kalaulah bukan kita nak menangis untuk mereka, sabar lagi. Mudah-mudahan Ramadan ni jadi bulan dakwah untuk kita.
Mudah-mudahan Ramadan menjadi asbab untuk kita fikirkan macam mana seluruh umat dapat kenikmatan Ramadan juga macam kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada malam menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri bercakap. Tuan-tuan puan-puan yang mendengar, insya-Allah semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Moga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awwal al-awwalin wa akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أرحم الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. Ya Allah, tolong terima doa kami semua, ya Allah. Terima salat kami, ibadat kami, qiyam kami, siyam kami, ya Allah. Kami bentangkan seluruhnya kepada Engkau, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, ya Allah. Kami cuma hamba Engkau Tuhan kami, ya Allah. Tolonglah terima kami, ya Allah. Kalau Kau tolak kami, tak ada siapa boleh terima kami, ya Allah. Tapi kalau Kau terima kami, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah. Ya Allah, tolonglah terima kami, ya Allah, dalam bulan Ramadan. Ya Allah, Kau sempurnakan ibadat kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, Kau jadikanlah pembersihan dalam hati-hati kami dalam bulan Ramadan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kesembuhkanlah. Ahli keluarga kami yang sakit, kesembuhkanlah. Yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini mah, ngambil apa? Ngambil apa? Ngambil apa? Ngambil apa? Ngambil apa? Ngambil apa?